Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mula dengan modul yang pertama dalam semester 1, iaitu Tarikh Tashri'. Jadi kita akan ceritakan di sini tentang maksud pembentukan fiqh itu sendiri atau tashri'. Ini sebagai pendahuluan kepada pendahuluan kepada kitab ini. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tarikh tashri'? Ini adalah satu istilah. Tarikh tashri' ialah satu istilah yang diguna pakai. Sebenarnya ada dua istilah yang diguna pakai untuk benda yang sama. Yang pertama, tarikh tashri'. Tarikh tashri' al-Islami, itu sejarah tashri' Islam. Istilah yang kedua iaitu tarikh al-fiqh al-Islami, iaitu sejarah fiqh Islam. Jadi sebenarnya dua perkataan yang digunakan, tashri' dengan fiqh, benda yang sama. Jadi kita membincangkan tentang sejarah tashri' atau sejarah fiqh Islam. Kenapa ada istilah yang berbeza? Adakah ini menjejaskan ataupun tidak? Sebenarnya ulama mempunyai satu kaedah iaitu la musyahata fil istilah. Tiada pertelingkahan tentang istilah sekiranya ia benda yang sama. Benda yang dimaksudkan tu adalah benda yang sama, benda yang betul. Jadi istilah tidak apa, buat gunalah berapa banyak istilah pun, janji maksudnya bila betul, benda yang sama, boleh digunakan istilah. Dan kaedah ini ramai umat Islam tak memahaminya. Jadi bila dia tidak memahami kaedah ini, maka mereka bertelingkah, mereka bergaduh tentang benda-benda yang sebenarnya adalah perbezaan istilah sahaja. Perbezaan istilah sahaja. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah kita, insyaAllah akan ada contoh-contoh yang mana umat Islam bergaduh tentang istilah-istilah yang berbeza ini, dan kita akan ceritakan insyaAllah di tempatnya nanti insyaAllah. Jadi sekarang ni saya nak tekankan bahawa bab istilah jangan kita gaduh. Sebab istilah ini dia mungkin terjadi perbezaan ini, banyak dia punya faktor yang menyebabkan perbezaan ini ada banyak. Mungkin ulama itu satu ulama mempunyai ilmu yang lebih luas berbanding lagi satu, maka penggunaan istilah dia adalah lebih canggih. Contohnya ada ulama mungkin dia menceritakan tentang satu skop, mungkin lebih skop yang lebih kecil, dan lagi satu skop yang lebih besar, menggunakan istilah yang sama tapi skop yang berbeza, ataupun istilah yang berbeza sebab skop mereka berbeza. Dan lain-lain lagi, mungkin isu-isu semasa ketika itu yang mempengaruhi istilah yang mereka gunakan, dan juga penggunaan atau penguasaan bahasa masing-masing ulama berbeza-beza, punya penguasaan bahasa yang berbeza-beza, ataupun juga mungkin kekayaan bahasa itu sendiri menyebabkan istilah yang digunakan berbeza-beza. Sebenarnya memang dimaksudkan benda yang sama. Jadi faktor-faktor ini macam-macam. Yang pentingnya kita nak lihat maksud dia. Adakah maksudnya benda yang sama? Kalau sama, maka tak ada masalah. Ataupun maksud dia adalah benda yang betul, maka betul lah ia. Jadi ini yang kita kena faham. Ini kita kena bila kita dalam perbincangan dalam ilmu-ilmu Islam ataupun dalam bidang-bidang yang lain, ini yang kita kena faham betul-betul, jangan gaduh tentang istilah. Kemudian ada perkataan tarikh di sini, maksudnya sejarah. Kita guna tarikh tashri', dia ada dua perkataan. Jadi tarikh maksudnya sejarah. Jadi kenapa perlu kita belajar pasal sejarah sesuatu? Yang ini kita juga kena faham bahawa sejarah sesuatu ilmu, satu bidang, satu negara, satu apa sahajalah, dia bila sejarah itu difahami, maka kita akan faham apa yang sedang berlaku pada ilmu ataupun apa sahajalah yang kita sedang pelajari sejarahnya itu.
Kita faham sejarahnya, maka kita akan faham apa yang sedang berlaku. Kita faham sejarah Malaysia, maka kita akan faham apa yang sedang berlaku di Malaysia ini. Oleh itu, kerajaan meletakkan syarat untuk melepasi SPM ataupun untuk lulus SPM, kena lulus sejarah. Jadi ini kita pun rasa macam pelik, kenapa sejarah itu menjadi satu benda yang penting untuk lulus SPM. Tapi inilah sebenarnya tujuannya, iaitu kita kena faham sejarah Malaysia, barulah kita dapat memahami nilai kemerdekaan, nilai apa yang kita ada di Malaysia ini. Jadi itu sebagai contoh saja, apa saja ilmu pun perlu kita memahami sejarahnya. Begitu juga sejarah tasyri' atau sejarah fiqh. Baik, istilah yang digunakan tadi kita sebut ada dua. Kita dapat lihat dalam kitab-kitab yang ditulis tentang dalam ilmu ini, dalam bidang ini. Contohnya kitab ini, Tarikh At-Tashri' Al-Islami, karangan Manna' Al-Qattan. Syekh Manna' Al-Qattan, seorang alim daripada Mesir, kemudian dia berpindah ke Saudi, menjadi qadi di sana. Dia menulis kitab tentang sejarah tasyri' Islam ini dalam halaman dalam 434 muka surat, buku yang besar. Kita banding dengan kitab yang selepas ini, iaitu kitab Tarikh Al-Fiqh Al-Islami oleh Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, dalam halaman sebanyak 248 muka surat. Jadi separuh daripada apa yang ditulis oleh Syekh Manna' Al-Qattan. Dan ada sebuah lagi kitab, iaitu Khulasah Tarikh At-Tashri' Al-Islami, iaitu ringkasan kepada sejarah tasyri' Islam. Ini adalah karangan Abdul Wahab Khalaf, seorang profesor undang-undang Islam di Fakulti Undang-Undang Universiti Kahirah. Halamannya dalam separuh daripada yang nombor 2 tadi. Jadi buku inilah yang menjadi kepanduan bagi kita, insya-Allah, sebagai kita punya silibus, dan kita menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh beliau.